Orientalis. Oh, tajuk hebat-hebat Baik, by definition, Orientalisme ni merujuk kepada orang barat yang mengkaji tentang tamadun, selok-belok agama Islam, termasuk Al-Quran, hadis, sirah, bahasa dan lain-lain. Dan dikatakan mereka ini aktif melakukannya selepas peperangan menguasai Sepanyol dan beberapa siri peperangan salib. Jadi benarkah golongan orientalis ini diwujudkan untuk bertujuan melemahkan pengaruh Islam di Timur? Jika ya, bagaimana dan sejak bila mereka melakukannya dan adakah mereka berjaya? Tidak tahu. Oi, ni soalan TC PhD ni. Hebat Ustaz kita punya soalan. Saya jawab ringkas lah. Nanti you orang boleh faham ni? Okey. Kalau fikir Injil ni tak boleh faham dah semua. Macam ni lah. Saya nak bagi simple. Dunia ni secara umumnya ada barat, ada barat, ada selatan. Ha? Kacau. Dunia ni sebenarnya ada barat dan ada east and ada west. Okey. Okey. Dalam kebelakangan ni, oleh kerana kita dulu Islam kontrol dunia ni. Kemudian oleh kerana kegagalan orang Islam sendiri, tamadun Islam dah lemah, jatuh. Kemudian Barat bangkit. Barat setelah mereka tadi denounce, mereka tolak daripada Kristian, mereka kembali kepada secularism atau liberalism, kan? Maka mereka pun dapat membangunkan Barat. Kepada pandangan Barat, dulu Barat mundur sebab apa? Sebab Kristian. Boleh baca dalam tulisan mereka sendiri. Tapi mereka rasa mereka dapat maju kerana mereka tak ikatkan diri mereka dengan agama. Kalau mereka ikat diri dengan agama, mereka masih macam Galileo kena dan semua mereka ni yang dihukum bunuh, yang dibakar di dalam sejarah manusia. So untuk itu Barat kempen supaya agama hendaklah separate daripada, kita hendaklah pisahkan agama daripada ilmu, agama dari falsafah, agama daripada kekuasaan. Agama hendaklah duduk di dalam gereja. Bila agama, hari pergi gereja lah. Bila hari tak pergi gereja, kita hidup macam biasa. Tapi hari kita susah, oh my Lord, oh my God, help me. Dan agama tidak ada sakral. Lama-kelamaan tak ada sakral. Ini saya nak cerita fenomena Barat tu. Ini yang latest lah. Yang dulu ada sikit. Dulu London tahun 1800, 1700 lebih konservatif dibandingkan sekarang. Jadi bila tak ada sakral, dia boleh tengok God must be crazy. Dia boleh buat tajuk tu, God delusion, penipuan Tuhan. Dan kita ada itu yang saintis yang duduk atas wheelchair tu, nama apa? Nama apa? Stephen Hawking. Stephen Hawking percaya Tuhan tak? Tak percaya Tuhan. Tapi orang kata brilliant otak dia. Lately ni saya ingat dia macam percaya sikit-sikit kot. Last dia percaya sikit lah. Dia ada dia atheist, dia ada agnostic. Agnostik ni tak percaya kepada organized religion, agama yang tersusun. Okey, mereka ni semua itulah hasil daripada pemisahan Barat. Tak apa. Sebelum cerita pemisahan Barat, ini kemudian sebab revolusi industri. Ni soalan PhD ni saya terpaksa. Okey. Apabila Islam pergi ke Spain, tahu Spain? Apa yang orang tahu tentang Spain? Bola. Apa nama pasukan bola dah? Apa nama dia punya ni? Kapten dah? Okey. Spain ni dulu Andalus. Islam melalui Abdul Rahman Dakhil daripada Bani Umayyah punya dinasti yang lari masuk ke sana. Apabila Abbasiyah telah mengambil Baghdad, mereka telah Islam punya grup orang Islam telah masuk ke Andalus.
Spain. Di situ mula Barat berinteraksi dengan dunia Islam. Mula kenal dunia Islam. Barat dalam keadaan gelap, dark age, dalam masa yang gelap. Barat tak tahu ni sains-sains ni. Barat masih lagi karut-marut. Semua kepercayaan hantu, kepercayaan macam-macam, agama yang mengungkung mereka. Bila Islam datang, Islam bawa ilmu sains. Islam bawa, sebab tu dia pun ada al-al tu, alkohol, al-bagi. Banyak al-al tu daripada Islam. Sebab hingga hari ni apabila you orang nak ambil sijil, you pakai jubah. Itu part daripada Islam punya tradisi. Cuma gereja pada peringkat awal, mereka rasa macam pelik. Mereka rasa, anak-anak orang Kristian sendiri pergi ke sekolah Islam. Dan bila balik, mereka mula bercakap tentang sains. Gereja menganggap ilmu sains sebagai murtad. Masa itu, mereka halang orang belajar sains. Macam kemudian geng-geng pondok pada zaman kemunduran Islam mula anggap sains adalah ilmu akademik ni, ilmu sekular. Itu tak berlaku. Tak betul. Pada awal itu anggapan gereja. Cumanya apabila, dan mereka bunuh, mereka tangkap, mereka tak benarkan anak mereka pergi. Tapi lama kelamaan mereka mula deal mereka dengan dunia Islam. Mereka mula nak pergi belajar apa dia orang Arab ni. Bila nak belajar orang Arab, nak kena tengok agama orang Arab. Dan agama orang Arab dalam apa? Quran dan hadis dan penulisan buku orang Arab. Penulisan itu di dalam bahasa apa? Bahasa apa? Jawa. Bahasa apa? Dalam bahasa Arab. So, Orientalism ni di Latin, bahasa Latin. Orient, dia kita kata Orient, dia kita kata Occident, West, East and West lah, lebih kurang kan. You orang tahu saya cakap apa ni? Okay. So, asal Orientalis tu dia pergi belajar bahasa tu dulu. Belajar bahasa Arab. Cuma bila dia belajar bahasa Arab, panjang saya nak cerita ni. Ustaz tanya saya. Bila dia belajar bahasa Arab, dia bukan saja kena tahu teks, dia mesti tahu konteks bahasa tu. Tapi kadang-kadang bila dia belajar, kita belajar bahasa English, you belajar bahasa English, tapi you tak faham konteks, dia tak boleh. You terjemahkan konteks Melayu dalam English lain. Kadang-kadang English maksud lain, Melayu maksud lain, betul tak? Perkataan, kalau terjemahan salah, tapi konteks kena lihat. Faham tak konteks kan? Bahasa tu digunakan dalam konteks apa. Bila dia belajar bahasa Arab, okey, lama kelamaan dia mula belajar juga kebudayaan orang timur ni. Dia belajar. Apabila Barat mula berkembang, Kristian, dunia Kristian khususnya mula berkembang, mereka dah mula minda tamadun sendiri, dah ada kekuatan. Mereka belajar ilmu-ilmu ni, kemudian mereka nak ilmu yang mereka belajar ni dipaham melalui cara mereka. Ada apa sebab? Nanti Ustaz pergi baca ni, Edward Said, satu tulis tentang ni. Siapa PhD buat ni? Saya engineering. Oh, okey. Minat tajuk tu kira hebat. Edward Said antara orang ni Kristian, Edward Said. Tapi dia tulis buku Orientalism. Dia cerita kesimpulan macam ni. Orang Barat ni dia ambil ilmu dia. Yang penting Orientalis ni, puak Barat ni yang belajar ilmu Timur. Bukan kebudayaan saja dalam konteks Islam, ilmu Islam lah. Belajar juga kebudayaan India, kebudayaan yang lain. Dan mereka mau ilmu tu hendaklah mengikut cara Barat. Pahaman Barat. Kalau dia baca Quran, dia mau Quran tu dipahami macam dia faham Bible, umpamanya. Sebab apa? Sebab dia penjajah. Dia rasa negara-negara timur ni negara tak maju. Ilmu dia apa-apa saja. So, dia nak hal. Lalu dia bila baca, dia jadi berkembang. Di kalangan mereka bagus. Mereka study Arbery umpamanya, study Quran, bagus. Di kalangan mereka tulis balik. Okey, saya buat contoh lah.
Kalau dia tak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, dia baca tentang Nabi pergi ke Gua Hira, duduk di Gua Hira kerana memikirkan masalah kaum dia, kemudian kerana yata'abbad, Nabi beribadat di situ, tinggalkan kaum dia yang jahiliah. Kemudian datangnya malaikat Jibril. Kalau kita baca sebagai Muslim, kita kata itu wahyu. Tapi dia baca sebagai orang yang tak percaya pada benda ni, dia kata apa? Orang ni kalau dia duduk fikir-fikir ingat masalah tu, lama-lama dia rasa satu jelmaan datang pada dia. Itu disebut psikologi. Jadi apa yang Muhammad tengok tu ialah jelmaan daripada perasaan dia yang begitu nak reform kepada kaum dia. Ialah khayalan dia. Dia baca bahan yang sama, tapi dia bagi tafsiran tu tafsiran dalam kerangka ilmu psikologi dia, bukan ilmu wahyu. Kerana tidak ada yang sakral di sisi dia. Faham tak? Sakral tahu? Tak ada benda yang suci. Kan? Panjang lah saya bahan ni. 3 jam lagi. Cukup mana? Okey, kita. Lama.